Baik, kembali dalam advokasi ilmuwan, anjuran Majlis Profesor Negara dengan kerjasama Utusan Malaysia dan juga Radio Televisyen Malaysia RTM, dan kami masih lagi bersiaran di Dewan Perdana UNIZA Kuala Terengganu ini. Baik, dalam tajuk yang dibawakan, yang dipertanggungjawabkan kepada saya untuk dibawakan, untuk dilontarkan soalan-soalan pada malam ini adalah berkenaan dengan Islam tergugat, satu persoalan. Jadi kita dah menyentuh dalam slot yang pertama tadi, dari segi ketamadunannya, ya, diakui bahawa Islam itu tergugat. Dan dari segi ekonomi, ya, Prof Shukri dah mula mengangguk. Tanda bersetuju kat situ, walaupun saya soalan belum melontarkan. Penjajahan ekonomi Barat mungkin dia telah pun menggugat. Mungkin dalam hal ini TTPA itu merupakan satu lagi penjajahan Barat, ya, walaupun TTPA masih belum dipersetujui, belum ditandatangani, mungkin ditandatangani, mungkin tidak. Adakah itu satu lagi cara Barat menggugat Islam? Terima kasih Encik Suhaimi. Jadi dalam konteks isu yang kita bincangkan pada malam ini, Islam tergugat. Jadi kalau kita lihat kekuatan sesuatu negara, kekuatan sesuatu tamadun, salah satu faktornya ialah dilihat daripada ekonomi. Jadi hari ini apa yang saya nak melihat, cuba kita tengok kedudukan ekonomi negara Islam yang sekarang ini. Jadi mengikut statistik yang saya perolehi, 57 buah negara Islam di dunia hari ini, GDP-nya iaitu saiz ekonomi sebuah negara hanya sekitar USD 3 trilion. Sedangkan kalau kita lihat Amerika sahaja, GDP-nya, saiz ekonominya 10.7 USD trilion. Di Jepun 5.7 trilion USD, dan juga di Jepun 3.5. Jadi kalau kita lihat statistik ini, saiz ekonomi negara Islam jauh ke belakang dibandingkan negara Barat. Jadi sudah tentunya salah satu isu yang perlu kita ketengahkan, yang perlu kita fikirkan, bagaimana kita nak lonjakkan, bagaimana kita nak naikkan sosial ekonomi negara Islam. Itu satu. Kemudian kalau dilihat dari aspek satu report yang saya baca, United Nations Arab Report, yang menyatakan bahawa separuh wanita di negara Arab tak boleh membaca. Yeah. 1 daripada 5 penduduk negara Arab mempunyai pendapatan USD $2 sehari. Saya terkejut. Apabila saya melihat data ni, saya terkejut. USD $2 sehari. Okay. Kemudian kalau kita lihat juga hari ini teknologi, kita biasa berbicara dari segi teknologi. Teknologi dikaitkan juga dengan ekonomi. 1 daripada 5 penduduk Arab mempunyai personal komputer, dan separuh daripadanya dapat layari internet. Jadi semua ini sebenarnya menyumbang kepada kegawatan, menyumbang kepada kelemahan, especially ekonomi yang saya sebut tadi. Dan kalau kita lihat pula statistik negara maju, 25 negara maju sebenarnya semua negara yang kita labelkan sebagai bukan negara Islam. Yang paling hampir Brunei hanya tahap 30. Jadi di mana kedudukan kita hari ini? Itu saya belum lagi lihat di segi konteks ekonomi Malaysia. Jadi rata-ratanya kalau kita lihat kedudukan ekonomi negara Islam dah jauh lebih mundur. Jadi mungkin sesi selepas ini saya boleh lihat spesifik dalam konteks Malaysia, bagaimana kedudukan kita umat Islam. Terus dalam konteks Malaysia. Kalau sedikit pencerahan kepada apa yang disebut oleh Profesor Shukri tadi. Persoalannya ialah telah berlaku persaingan, perlombaan yang tidak seimbang. Umat Islam menjadi sebahagian daripada dunia ketiga adalah manusia-manusia abad ke-16, abad ke-17 yang hidup kebetulannya dalam abad ke-21. Dari segi ekonominya, sara dirinya dan seumpamanya. Jadi manusia abad ke-17 hidup abad 21 dan ditentukan oleh teknologi abad 21, maka berlaku apalah yang telah berlaku. Ini pokok pangkalnya. Jadi untuk mengurangkan jurang yang dimaksudkan itu, pernah disebut oleh Dr. Mahathir dahulu, apa yang disebutkan sebagai leapfrog, untuk lompat katak.
Tapi kadang-kadang untuk merentasi 500 tahun dalam masa 50 tahun ini kadang-kadang terjatuh dalam gaung juga. Maka banyaklah negara-negara yang cuba melompat 500 tahun itu dalam jangka waktu 50 tahun ternyata akhirnya menjadi fail state dalam bahasa sekarang, negara yang gagal. Sebahagian besarnya adalah negara Muslim. Dari segi ekonominya, dari prasarana politiknya, dari segi kedudukan sosialnya. Jadi persaingan itu membuah apa yang disebut oleh Profesor Shukri tadi. Di mana 1/8 daripada dunia menguasai 9-10 daripada harta dunia. Lebih kurang macam itulah. Itu persoalan besar. Jadi bagi menanganinya barangkali di sinilah perlunya penjanaan dari dalam yang paling penting di samping kesatuan umat itu sendiri. Yang sudah diwar-warkan begitu lama tapi masih menunggu penterjemahannya. Hatta di peringkat OIC. Kalau dahulu OIC disebut OIC dalam suatu kesedihan, semasa Datuk Seri Syed Amir Albah pernah nak diterjemahkan dan ditransformasikan menjadi OIC, artinya hebatnya OIC. Tapi sampai sekarang pun masih begitu juga. Apa yang berlaku akhir-akhir ini berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang melanda Yaman umpamanya, dan sebelum itu perang Arab-Iraq seumpamanya. OIC kekal dalam bentuknya yang asli, yang asal, yang jauh daripada dapat disamakan dengan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Suatu yang malang. Barat dapat memartabatkan berdasarkan pemikiran dan pandangan sekular, tapi berpanjangan sampai sekarang menjadi satu kekuatan. Orang Islam memartabatkan OIC atas dasar iman, akidah, kesatuan fikrah, tapi tidak ke mana-mana. Itu persoalan. Jadi dalam konteks Boleh saya tambah ya, sikit lah. sama silakan. Jadi saya rasa dalam masalah ekonomi ni betul lah ada ancaman, ada persaingan daripada barat, tetapi pada saat yang sama kita harus mengkaji tentang mentaliti ataupun mental umat Islam, di mana mereka menganggap sistem ekonomi moden itu satu yang bertentangan dengan syariat. Sebab kita tahu bahawasanya contohnya sistem perbankan itu dikuasai oleh barat yang mengamalkan dasar riba. Dan ini dia anggap sebagai satu yang bertentangan dengan Islam, dan mereka enggan untuk masuk dalam perniagaan atas dasar ini. Oleh itu kita dapati ada untuk mengatasi halangan ini ditubuhkan perbankan Islam untuk sebagai satu alternatif pada umat Islam terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita cuba mencari satu penyesuaian atau disebut tadi bagaimana kita nak mengubahkan keadaan di kurun ke-16 tu supaya sesuai di kurun yang ke-20 atau 21 di segi mentaliti dan metod dalam memahami agama itu. Pada pandangan saya itu sebab apa dalam umat Islam ini kita ada satu politik yang mungkin ingin kepada kemajuan, tetapi kebanyakan umat Islam di bawah itu banyak dipengaruhi oleh para ulama yang sentiasa membimbing segi agama. Dan ulama-ulama ini mereka mempunyai satu pandangan tertentu terhadap moderniti, tentang kemodenan, terhadap kemajuan yang mungkin tafsiran mereka itu mungkin tak sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Jadi tugas kita hari ini adalah untuk supaya golongan-golongan ulama ini mereka cuba mencari satu model, satu metod yang sesuai bagaimana Islam itu dapat diterjemahkan, dapat dipraktikkan, disesuaikan dengan keadaan yang ada hari ini. Kadang-kadang sebenarnya Kalau saya tambah yang Profesor dan sebut tadi, kita hanya menyudut persoalan ini kepada ketidakupayaan para ulama. Ya, saya setuju. Untuk Itu yang saya nak bangkitkan itu. Tanpa menafikan hal yang dimaksudkan itu. Tetapi apakah Islam juga malang? Ia berada di kalangan bangsa-bangsa yang tidak berpotensi. Saya pernah timbul soalan ini. Orang Melayu beragama Kristian di Filipina, orang Melayu beragama Hindu di Indonesia, orang Melayu beragama Islam di Malaysia, sama saja dari segi kedudukan ekonominya. Saya timbul tanda tanya, apakah bangsa ini tidak mempunyai potensi seperti bangsa Jepun ataupun bangsa Jerman? Yang mana dalam apa keadaan pun, inovasinya, kreativitinya melonjak. Saya timbul persoalan apabila Al-Quran menyebut Tuhan akan menggantikan satu kaum yang gagal itu dengan kaum yang lain. Apakah bangsa-bangsa yang remeh, yang leceh ini akhirnya akan diganti oleh katakanlah ala Jerman, ala Perancis, ala Jepun yang akan menjadi mereka yang beragama Islam? Timbul tanya.
Saya perlu kita menyuduk pada ini. Soal agama yang disebut oleh Profesor tadi betul. Tapi apakah kualiti bangsa yang ada ini? Orang mungkin marah kalau saya tanya itu. Saya ingat apabila mereka Kristian pun sama je, Hindu pun sama je, Islam pun sama je Nusantara. Tetapi kalau bangsa Cina, kalau kita tengok Sino-Confucian ataupun yang Jepun, yang Korea, yang disebutkan Asian Tiger itu hampir 90% adalah mereka. Ini pertanyaan bukan jawapan. Okey, tapi kalau saya ajukan satu soalan kepada Prof Datuk, Islam itu tergugat di Malaysia kerana Melayu. Sebahagiannya betul. Jawapannya ialah terkandung dari apa yang saya sebutkan tadi. Apakah orang Melayu dan merealisasikan Islam ini masih belum mampu? Mereka masih berdebat masalah kunutnya, masalah talqinnya dan sebagainya. Dan apabila kita berdepan dengan globalisasi, boleh tak mengikut orang sembahyang yang imamnya bersembahyang di Masjidil Haram dari sini? Timbul soalan. Kalau imamnya di Masjid Mekah macam mana? Jadi kita ni sebagai penerima on the receiving side. Apa saja perkembangan di sana yang sudah 50 kali ganda, kita sedang menyesuai, tapi sempat menyesuai 5 aja. Yang 45 lagi belum sempat. Kadang-kadang ulama yang sedang menyelesaikan itu, Prof, meninggal dunia, disambung oleh ulama baru pula untuk menyelesaikannya. Ini mengingatkan saya cerita di Indonesia suatu masa dahulu, ada satu ulama yang datang ke sebuah pulau, mengajar tak sempat habis mati. Jadi penganut Islam di pulau itu memegangnya sepenuhnya seolah-olah itulah kesegalaannya. Jadi ulama lain datang nak mengajar tak boleh, dia tahu. Guru dulu lebih hebat. Tapi guru dulu mati awal, tak sempat ajar semua. Apakah itu sedang berlaku dalam masyarakat kita hari ini? Okey, lagi. Islam di Malaysia tergugat kerana politik. Saya sebut tadi bahawasanya gagasan konsep politik Islam digunakan untuk mengamalkan Islam. Sebenarnya ini berlaku akibat penjajahan, di mana apabila penjajahan meninggalkan negara Islam, maka masyarakat mengharapkan sesuatu daripada pemimpin politik untuk memakmurkan negara, memajukan rakyat dan sebagainya. Tetapi ternyata di setengah negara Islam itu tak berlaku. Maksudnya berlaku kemunduran, berlaku kegagalan dari segi ekonomi dan sebagainya, dan menyebabkan masyarakat merasa hampa pada pemimpin yang ada. Okay. Jadi itu mereka mencari satu jalan yang mencari satu penyelesaian yang lain. Maka penyelesaian yang mudah adalah agama. Jadi dalam hal ini, adakah Islam itu berbeza di bawah Barisan Nasional, berbeza di bawah PAS, berbeza di bawah PKR? Di segi akidahnya sama, di segi metodnya itu berbeza. Jadi yang saya nak tekan di sini, konsep politik Islam dan mendapatkan kuasa. Sebab bagi pada pandangan setengah orang, untuk membolehkan kita melaksanakan Islam, kita perlu pada kuasa, pada politik untuk melaksanakan Islam. Dan bila libat dalam politik, dia melibatkan menarik undi dan sebagainya. Dia instrumen yang paling mudah untuk dipengaruhi masyarakat dengan agama, penggunaan agama dan melupakan nilai-nilai dalam agama. Di penekanan-penekanan yang mungkin kekurangan dalam negara di-highlightkan untuk menarik sokongan. Oleh itu, dengan demikian, cuma masalah sekarang ni saya sebut tadi, metod yang digunakan itu ternyata gagal di Timur Tengah. Jadi kita lihat Ikhwan Muslimin yang untuk Islam di Pakistan yang menggunakan metod Daulah Islam itu ternyata gagal dan mengakibatkan kehancuran di Mesir, di Syria, di Libya, bahkan juga di negara-negara lain. Dan termasuk Indonesia, diimport adik itu ke sini. Bagi saya nak kembali pada bangsa tadi, bangsa Melayu, kita di Malaysia ini bernasib baik sebab metod yang cuba dibawa itu dineutralkan dengan suasana Malaysia. Okay. Dan juga mungkin di sini dasar-dasar sedia ada juga sebenarnya merencatkan dan memberi peluang kepada Islam itu berkembang dan terus tergugat. Sebagai contoh, ya, kalau tahun lepas dilancarkan maqasid syariah untuk good governance misalnya, adakah ini juga memberikan satu ruang peluang pihak luar terus menggugat Islam, Prof? Dalam konteks ini, saya lebih melihat sebagaimana yang Prof Datuk kata tadi, apa isu sebenarnya yang kita hadapi. So kadang-kadang kita lihat, kita orang Islam, kita fokus kepada isu-isu yang kecil, isu-isu ranting, tapi kita tidak menjurus kepada isu-isu besar. Sebagai contoh, macam mana kita nak tingkatkan sosioekonomi kita umat Islam. Kerana dengan kuatnya sosioekonomi, maka sudah tentu umat Islam akan lebih kuat, akan lebih maju. Dari segi mentaliti kita,
Bagaimana? Jadi benda-benda inilah sebenarnya kita patut address, benda yang besar. Kita ada institusi yang boleh memperkasakan ekonomi Islam. Kemana institusi itu? Mandul? Saya nak tambah soalan itu dan dibangkit oleh Prof tadi, iaitu apabila semua pihak berlainan pendekatan, Barisan Nasional sebut, PAS-nya, tablignya, arkam suatu masa. Saya rasa seperti kita mengangkat benda yang berat. Kalau semuanya membibik dari sudut-sudut yang berbeza, selagi fikrah dan penujuannya sama, insya-Allah sebagaimana tompakan air yang luruh merata, apabila dia makin menambah, dia akan bertemu. Kita mengharap itu. Tetapi janganlah persalah antara satu sama lain. Ada yang menubuh institusi keuangan, ekonomi. Kita martabatkan, kita menyemarakkan. Ya, ini melalui politik, melalui penterjemahan erti Islam dalam perlembagaan yang diwar-warkan hari ini sebagai suatu makna yang lebih besar daripada apa yang pernah terbenam dalam perlembagaan kita pada 1957. Dan ada pihak yang lain pula yang menggunakan pendekatan tabligh. Maka apabila semua mereka ini disirami oleh ayat yang berkenaan dengan hasrat dan ikhlas, maka saya kira akan berlaku satu penujuan. Itu yang kita harapkan. Tapi malangnya apabila hari ini dengan kebebasan yang diberi semakin banyak, dengan penambahan jumlah ulama dan cidik pandai daripada Fakulti Islam, Akademi Islam, Mesir, Jordan, mereka ini dalam pengkayaan ilmu ini datang untuk berkelahi. Itu yang kita masalah. Yang ini datang pintu A sampai pintu B dia keluar. Datang yang baru masuk pintu C, keluar pintu D. Dia kata yang salah. Yang dikata saya Wahabi ini betul. Itu gejala yang sedang berlaku akibat daripada kebebasan yang semakin dikecapi yang seharusnya dinikmati. Satu. Dan dua, ini juga adalah gejala negatif yang terhasil daripada pengkayaan ilmu. Sepatutnya pengkayaan ilmu menyebabkan kita semakin kaya. Tapi inilah yang telah berlaku di mana-mana di Malaysia hari ini. Itu yang pertama nak jawab. Yang kedua, penambahan saja. Kita boleh mempertanggungjawabkan penjajah. Kerana Islam yang sudah berkembang mengikut British tergendala disebabkan oleh penjajahan. Katanya seandainya tidak ada penjajah mungkin Islam akan memuncak. Itu kita terima. Tapi pada masa yang sama dengan sebab penjajahan juga. Ini kita nak mengatakan yang positif tentang penjajahan. Mempersatukan negeri-negeri Melayu yang mengakibatkan lahirnya persekutuan tanah Melayu, Malaysia. Seandainya tidak ada penjajah, saya tidak berasa terkejut. Sekali hari ini kita ada negara Terengganu, negara Pahang, negara Pulau Pinang. Di semenanjung tanah Melayu saja ada 11 buah negara yang percakaran seperti negara Arab dengan kesultanannya masing-masing. Kalau ada Islam, Islamnya yang berbeza, itu tidak ditambah lagi di dunia Nusantara yang mana mengandungi 18,000 pulau di Filipina dan puluhan ribu di Indonesia. Kesultanan dan Kerajaan Riau, Kesultanan dan Kerajaan Pontianak. Gambarkanlah. Cuba kita imajinasi tanpa sejarah penjajahan. Okay. Jadi ada juga sumbangannya yang hari ini kita bersama dalam satu kesatuan bernama Malaysia. Untuk memertabatkan Islam sebagai agama persekutuan bernama persekutuan, the religion of the federation. Kalau tidak, saya tidak merasa terkejut. Ada tambahan nanti daripada cara. Okey, sebelum tu kita nak berhenti rehat dulu, Prof ya. Jadi selepas ini juga saya nak meraihkan soalan-soalan daripada siswi daripada Uniza. Malah saya lihat juga Prof Teo, Dr. Ridwan juga ada. Boleh terus sama malah Dr. Ridwan, Prof Ridwan sendiri boleh majukan soalan kepada ahli panel. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali dalam advokasi ilmuwan untuk pusingan yang terakhir. Jadi untuk pusingan ini saya juga mengalu-alukan untuk sama-sama kita meraihkan juga soalan-soalan daripada penonton-penonton yang telah pun sedia bersama advokasi ilmuwan sejak awal. Jadi saya silakan untuk soalan yang pertama. Soalan saya yang pertama. Siapa ya? Nama dan dari mana? Takwa Cik Wang Bakar dari Uniza. Okey, silakan. Soalan saya ialah itu saya tujukan kepada Profesor Datuk Muhammad Wakar tentang apakah impak konflik politik di Timur Tengah. Kita ambil sebagai case study ya.
kecelaruan politik di Timur Tengah itu, apakah impaknya terhadap umat Islam dunia. Dan satu lagi ialah apakah peranan intelektual sekarang dalam konteks untuk menghadapi persekitaran politik yang tidak stabil ini. Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Gambaran tentang Timur Tengah di kalangan orang bukan Timur Tengah, termasuk di Barat, ialah sebuah dunia Islam. Dunia Arab yang berbahasa